بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama dapat mendirikan solat subuh secara berjamaah. Semua ini merupakan inayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kurnia ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah kita semua dapat merasai nikmat iman Islam dan ihsan. Yang saya muliakan lagi saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para kiai, para asatidz, wabil khusus Azim Masjid Bukit Indah Timran Nazir. Itu juga Fadil Tuan Izzat yang menjemput saya pada pagi ini, Imam Bilal Barisan EJK serta jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lepas kita ada membincangkan tentang niat orang yang menuntut ilmu itu ada tiga. Yang pertama, niatnya hanya kerana Allah. Yang kedua, niatnya itu untuk dunia. Yang ketiga, orang yang dikuasai oleh syaitan, yang mana syaitan telah memperdayakannya sehingga tuntutlah ilmu ini agar kau mendapatkan segala kenikmatan dunia. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu ta'ala bilmi fid darain. Maka Syekh Muhammad Nawawi, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali ini mengatakan, faqila sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dajjal ini ada yang lebih kutakuti berbanding dajjal itu sendiri. Sahabat bertanya, faqilah ma huwa ya Rasulullah, siapakah mereka ya Allah, ataukah siapakah dia ya Rasulullah yang kau takuti, yang paling kau takuti berbanding dajjal itu sendiri? Nabi mengatakan, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama usul, itulah yang digelar sebagai ulama yang jahat, yang digelar sebagai ulama yang buruk. Syekh Muhammad Nawawi, tuan-tuan, memberi maksud atau mensyarahkan dengan ulama su ini bila mengatakan kullu munafikin. Ulama su ini, ulama yang jahat ini, dialah orang-orang munafik. Kasiri ilmi lisani, betah berkata-kata, tuan-tuan, pandai berkata-kata, kata-katanya menusuk kalbu kita. Kasir ilmi lisan jahilil qalbi, tetapi hatinya kosong, hatinya jahil.
wal amali, begitu juga amal ini. Makna kata apa tuan-tuan? Ulama su ini mereka hanya pandai berkata-kata, pandai bersaidah, tetapi tidak serupa dengan perkataannya. Makna kata apa tuan-tuan? Mereka tidak mengamalkan apa yang ia ucapkan. Ittakhadha ilman hirfatan, ia menjadikan ilmu yang dimiliki ini sebagai apa? Sebagai jalan profesinya, sebagai jalan kerjanya. Yata'akkalu biha wa bahatan yata'azzazu biha, ia mengambil manfaat atas ilmunya itu. Begitu juga tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama su ini memang pekerjaan dia adalah yad'un nasa ila Allah. Memang pekerjaan dia adalah mengajak manusia untuk dekat kepada Allah, mengajak manusia untuk meninggalkan kemungkaran. Tetapi kata Syekh Muhammad Nawawi, wa yafirru huwa minhu, mereka sendirilah yang lari daripada mengerjakan apa yang dia ucapkan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan orang-orang yang pandai bersaidah. Nabi mengatakan tuan-tuan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimin lisan, yang paling kutakuti yang akan menimpa ke atas umatku itulah golongan munafik yang pandai bersaidah. Kalau kita berbicara masalah agama tuan-tuan dengan ulama-ulama yang dikira ulama su ini, memang kita tak mempertikaikan ilmunya. Akan tetapi apa yang diucapkan itu hanyalah sebagai untuk menipu daya manusia, untuk kepentingan dirinya dan sebagainya. Rawahu Ahmad Ibn Hanbal an Umar bin Al-Khattabi. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Begitu juga tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda mengenai ulama su ini. Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudilluna, yang paling kutakuti menimpa ke atas umatku itulah mereka para imam. Imam ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan setakat imam solat saja. Imam ini adalah kalimah mustarak, banyak makna. Kita boleh terjemahkan dia sebagai imam, kita boleh terjemahkan dia sebagai pemimpin, kita boleh terjemahkan dia sebagai ulama, kita boleh terjemahkan dia sebagai ustaz, kerana kalimah itu kalimah mustarak. Jadi yang paling kutakuti akan menimpa ke atas umatku adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama, dai-dai yang menyesatkan. Ini yang paling Nabi takutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Wa hadza ay bayan hadzal hadis, penjelasan tentang hadis ini. Makna kata apa? Yang paling selain Dajjal yang paling kutakuti adalah ulama su ini. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan li anna Dajjala ghayatuhu al-idlal. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahawasanya Dajjal itu ketika diturunkan ke muka bumi ini, memang tujuannya dia adalah untuk menyesatkan, jelas dan pasti. Fala yakhfa ala ahadin minal mu'minina. Makna kata apa tuan-tuan? Turunnya Dajjal ke muka bumi ini dan ia sebagai tanda kiamat besar, ini bukanlah perkara yang samar lagi bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas.
Wa mislu hadzal alim, Al-Imam Ghazali menjelaskan percontohan tentang ulama su ini. Wa in sarafa an-nas anid dunya an hubbiha bilisanihi wa maqalihi fahuwa da'in lahum ilaiha ay ila hubbiha bi'amalihi wa ahwalihi. Al-Imam Ghazali tuan-tuan dirahmati Subhanahu wa taala memperumpamakan ulama su ini yang digelar sebagai orang alim. Kata beliau, meskipun dia mengajak manusia untuk dekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lidahnya, dengan kata-katanya yang begitu indah, bak mutiara dan sebagainya, kata Al-Imam Ghazali, fahuwa da'in lahum, sejatinya mereka tuan-tuan dirahmati Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk mencintai dunia dengan perbuatannya dan keadaannya. Makna kata apa tuan-tuan? Lidahnya tidak mencerminkan perilaku. Wa lisanul hali antaqu min lisanil maqal. Al-Imam Ghazali mengungkapkan kata-kata peribahasa dalam bahasa Arab. Lisanul hal, dakwah ataupun percontohan yang ditampilkan dengan bentuk perbuatan, dengan keadaannya itu, anqaqu min lisanil maqal, itu lebih efektif, itu lebih fasih berbanding dakwah dengan cara lisan. Semua orang boleh bercakap tuan-tuan, tetapi nak mengamalkannya, nak mengerjakannya adalah sesuatu yang berat sebenarnya. Tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tibaqun nasi ila al-musa'adati fi a'mali amyalu ilaiha min al-mutaba'ati fi al-aqwal. Dan tabiat manusia, kata Imam Ghazali, mereka sangat condong apabila mereka melihat amal yang dilakukan oleh seseorang itu, dan sehingga dirinya lebih mudah untuk membantunya. Makna kata apa tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah kita tuan-tuan, kita mempunyai jiran yang baik, akhlaknya terpuji, selalu menegur kita, memberi salam kepada kita, dan dia tidak menegur, diberi kita, bang ni dia belanja nasi lemak, bukan sehari dua tuan-tuan, dan memang begitulah akhlaknya. Kita nampak perbuatan itu dengan mata kasar kita, bukan setakat mulutnya sahaja. Hati kita tuan-tuan lebih condong untuk membantu orang itu ketika mana mereka tertimpa musibah. Ini hati manusia tuan-tuan. Kita ada perasaan. Perasaan itulah yang mendorong kita untuk membantu mereka-mereka yang menampilkan dengan perbuatannya itu. Fama afsadahu, fama ifalladhi afsadahu hadzal maghrur bi'amalihi aksaru bima aslahahu bi'aqwalihi. Al-Imam Ghazali menjelaskan tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerosakan yang dilakukan oleh ulama yang tertipu, yang terpedaya dengan syaitan ini, dengan perbuatan-perbuatannya yang fasik, yang rosak, yang tidak baik, itu lebih banyak berbanding ucapannya yang baik. Makna kata apa tuan-tuan puan dirahmati Subhanahu wa taala, ketika ulama su itu hanya berkata-kata tanpa disertai dengan amalnya itu, lalu orang melihat perbuatan
ulama su yang tidak mencerminkan dengan kata-katanya, itu akan diikuti orang bawahannya. Anggapan mereka tuan-tuan dirahmati Subhanahu wa taala, ulama su, wah dia alim, dia berbuat seperti itu mungkin tak salah lah kot, bolehlah aku buat dulu. Sebab apa tuan-tuan? Ulama ini merupakan cerminan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ketika cerminan itu tidak menampilkan cerminan yang bersih, maka yang di bawahnya, yang dipimpinnya akan kotor sebagaimana pemimpin ataupun ulama itu sendiri. إذ لا يستجرئ أي لا يسجم الجاهل على الغربة أي توجه في الدنيا إلا باستجراء العلماء. Kerana kata Ghazali, tuan-tuan, orang-orang jahil ini dia tidak akan pernah berani untuk urusan dunia kecuali ketika mana mereka melihat ulama yang menjadi panutannya berani melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ityani ma'asih. Oleh kerana itu Imam Ghazali mengatakan, maka jadilah ilmu yang dimiliki oleh ulama su ini menjadi asbab beraninya hamba-hamba Allah di muka bumi ini untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah kerana ada percontohan yang dilakukan oleh ulama sufi. Wasarat nafsuhu al-jahilatu al-ammaratu bis-su'i mudillatun ma'a zalika tamannihi wa tarjihi. Maka jadilah nafsunya yang jahil ini yang selalu mengajak kepada perkara yang buruk, mudillatun ma'a zalika, terpedayalah ulama su ini dengan ilmu yang dimilikinya sehingga ia berharap, sehingga dia berangan-angan dan berharap agar apa-apa yang diimpikannya itu tercapai. Makna kata apa tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama su'i beranggapan bahawasanya ketika mereka mempunyai ilmu, mempunyai pangkat dan sebagainya, mereka berharap agar mudah mendapatkan harta, dan keinginannya adalah untuk mendapatkan follower-follower yang akan mengikutinya. Harapannya begitu. Wa tad'uhu ila ayyamunna ayyu'addidu 'ala Allah bi'ilmihi. Ali ulama sufi. Ulama su ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia berkira-kira, ia selalu menyebut-nyebut, ia selalu berkata, ya Allah, aku telah berjasa ya Allah ke atas umat ini. Makna kata apa tuan-tuan? Niatnya untuk beramal, untuk memberikan petunjuk irsyad kepada manusia. Niatnya bukan lillahi ta'ala, tetapi dia menyebut-nyebut amal baiknya itu supaya Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang dia mahukan. Tidak ikhlas di dalam dirinya. Bahkan ia ketika bekerja bersama manusia, ketika mana ia tidak mendapatkan yang ia mahukan, mereka kecewa. Maka diumpamakanlah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad Nawawi, ulama su ini yang berkira-kira, yang selalu menyebut-nyebut amal kebaikannya, aku
Aku dulu begini, aku dulu begini, akulah yang begini, akulah yang berjasa begini. Supaya apa tuan-tuan? Supaya orang memberikan appreciate kepada diri. Maka Syekh Muhammad mengatakan di ayat qula ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimtu kaza wa kaza, ya Allah ya Tuhanku, aku alim ini ya Allah, aku sudah pandai ya Allah, akulah yang berjasa ke atas umat ini, berikanlah ya Allah. Maka tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan di awal-awal begitu, ketika mana kita menuntut ilmu Allah mesti liwajhi wa mardatillah, hanya semata-mata kerana Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah, tidak ada selain itu. Artinya apa tuan-tuan? Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini, bukan menjadi asbab untuk kita kecewa, tak. Tetapi kita meningkatkan dengan sebulat-bulatnya bahawasanya aku bergantung harap sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, ketika mana kita tidak mendapatkan apa yang kita mahukan di dunia kerana kita telah ada niat hanya kerana Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah berkecil hati jika manusia tidak mengapresiasi dirinya. Lalu Al-Imam Ghazali wa takhayyala ilaihi nafsuhu ana khairu min kasirin ibadillahi ay bisababi kasrat ilmi, dan dia mula berkhayal, dan ulama sufi mula berkhayal di dalam dirinya, lalu dia mengatakan ana khairun min ibadillah, akulah manusia yang paling baik yang ada di muka bumi ini dengan sebab aku banyak ilmu. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, adalah di dalam hatinya ini, tak sombong dan dikatakan lebih baik daripada orang lain, dia merasa hebat daripada orang lain. Di situlah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia telah terjangkiti apa yang disebut sebagai sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat sombong, takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga tak tuan-tuan orang yang sombong ini, meskipun amal ibadahnya tinggi macam mana pun lah tuan-tuan. Nabi berkata tuan-tuan, la yadkhul jannata, tidak akan pernah masuk surga, man kana fi qalbihi misqal zarratin min kibri, tak akan masuk surga tuan-tuan orang yang di dalam hatinya ada sifat tu tak besar tuan-tuan, sifat zarrah, benda yang paling kecil yang ada di dalam hati, sifat sombong. Mana kata sekecil apapun sifat sombong, jangan pernah bersemayam dalam hati kita. Ketika mana itu ada tuan-tuan puan-puan dirahmati Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Apatah lagi kita tampilkan dengan perbuatan kita, jumpa dengan orang, kerana kita adalah orang-orang yang berpangkat, kita pandang orang dengan sebelah mata. Kalau setakat pandang sebelah mata tu, kita maki dia. Itu tuan-tuan. Oleh kerana itu Al-Ghazali mengatakan tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqul ayyuhal talibu minal fariqil awwal, wahai mereka-mereka yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, jadilah dikau golongan yang pertama yang digelar sebagai golongan an-najin, orang yang selamat dunia akhirat kerana niatnya hanya semata-mata kerana Allah. Wahzar ay ihtazir an taquna minal fariqis sali, berhati-hatilah dikau wahai penuntut ilmu, jangan kau menjadi golongan yang ketiga, golongan yang kedua, wa huwa al-musyrifu alal halaqah, golongan kedua itu dekat kepada kebinasaan. Nak kata golongan kedua tadi adalah golongan yang niatnya kerana dunia.
fakam min musawwifi ay mumatin lit-taubati ajalahu ay asra'a ilai ajalu qabla taubati fa khasira. Betapa ramai kata Al-Imam Ghazali tentang puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu menunda-nunda untuk bertaubat, mengakhirkan untuk bertaubat dengan kapan? Tak apalah, aku masih panjang lagi umur, aku muda lagi mungkin ialah tuan-tuan panjang umurnya. Ni yang dah tua ni, dia beranggapan, wah, umur aku dah 70. Wah, 70 pun dah lepas dah ni. Nabi 63, aku 70. Wah, aku panjang lagi umurku lagi. Orang yang begini, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ghazali, betapa ramai orang yang selalu menunda untuk bertaubat, lalu ajalnya tiba sebelum dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa khasira, ia akan rugi. Makna kata ia rugi, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Syekh Muhammad Nawawi menjelaskan bimakna huznin wa nadmin, dia akan sedih dan menyesal fil akhirah, di akhirat. Falam yanfa'u an-nadamu, maka ketika mana di akhirat itu, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyesalannya itu tidak akan pernah berguna lagi. Kenapa? Pintu-pintu taubat Allah telah ditutup rapat-rapat ketika kita telah menghembuskan nafas yang terakhir. Oleh kerana itu, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, mari kita perbaiki niat kita selama ini. Bentar lagi kita nak melepasi tahun 2022. Niatlah untuk ke depan, untuk lebih baik daripada tahun ini, agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali juga, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka ay ihdar summa iyyaka. Imam Ghazali menyebut kalimat iyyaka dua kali. Kalau kita belajar dulu, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara huruf ataupun kalimat-kalimat yang disebut sebagai kalimat taukid, kalimat penegas, kalimat pengukuh, di antaranya adalah huruf inna, anna, lam litaukid. Itu adalah huruf-huruf yang menjadi ayat penegas. Begitu juga ada kalimatnya. Ketika suatu kalimat dalam bahasa Arab itu diulangi sebanyak 2 atau 3 kali, maka ia akan menjadi kalimat pengukuh. Mana kata apa? Iyyaka summa iyyaka, sungguh-sungguh berhati-hatilah engkau, jangan main-main. Antakuna minal fariqis sadis, menjadi golongan yang ketiga. Golongan ketiga inilah, tuan-tuan, Nabi katakan golongan ketiga adalah ulama sufi, dai-dai, ustaz-ustaz, ceramah-ceramah. Kita sebutkan bulan lepas, hanya pandai berkata-kata tetapi tak disertai amal itu sendiri. Fatahlika halakan la yurja ma'hu falahuka aina jatuka wa la yantaziru salahuka. Al-Imam Ghazali mengatakan, tuan-tuan, ketika seseorang itu menjadi golongan yang ketiga, mana kata apa, digelar sebagai ulama maksud, maka orang itu akan binasa. La yurja ma'hu falahuka, yang mana tak dapat diharapkan lagi keberjayaan mereka di dunia dan di akhirat. Wala yantaziru salahuka, dan kita tak boleh menunggu akan kebaikannya itu. Kerana apa, tuan-tuan? Cukup jelas
Satu, dia telah diperdaya oleh syaitan dan dirinya hanya semata-mata kerana dunia. Maka tak dapat apa dah tuan-tuan puan-puan dia kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta li fama bidayatul hidayah allati zakartuha sabiqan liujarriba biha nafsi. Kalau kau berkata kepada aku mengenai kitab Bidayatul Hidayah ini, yang aku katakan daripada awal lah, kata beliau, supaya dengan kitab ini kita baca, kita uji, kita baca, kita teliti. Fahal taqbaluha aw tumatiluha. Adakah kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab yang patut kita pelajari, patut kita terima, ataupun kita tak payah tengok lah tuan-tuan. Maknanya kata apa, tak guna pun belajar kitab Bidayatul Hidayah kalau Imam Ghazali dengan berkata begitulah konon-kononnya. Maka Imam Ghazali mengatakan, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa aqulu laka i'lam, maka aku berkata kepada kamu apabila kamu berkata tentang kitab Bidayatul Hidayah ini, anna bidayataha ay al-hidayati zahiratut taqwa wa nihayatuha batinut taqwa. Kitab Bidayatul Hidayah ini merupakan zahirnya takwa dan puncaknya adalah batinut taqwa, dalaman kita. Fala akibata ay la ghanimata illa bittaqwa. Maka seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan daripada kitab Bidayatul Hidayah ini illa bittaqwa, kecuali mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kecuali mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala hudan ay irsyadan wala hudan ay rasyadin illa lil muttaqina. Dan seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka-mereka yang mempunyai sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nurun la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah diberikan kepada mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan makna takwa itu. Kita dah tahu tuan-tuan, makna takwa semua dah tahu lah. Cuma Imam Ghazali memberitahu lagi. Wa taqwa, kata beliau, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibaratun, adalah satu ibarat an imtisali ay ittida'in awamirillahi ta'ala wa jtinabi nawahi. Takwa itu ialah satu ibarat mengerjakan, mengikuti segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu adalah makna takwa yang kita faham, yang kita sudah tahu sebenarnya. Oleh kerana itu tuan-tuan, dalam kehidupan kita Allah memberikan jalan yang seluas-luasnya kepada kita. Nak kaya ada jalannya tuan-tuan, semua ada jalannya. Daripada itu semua tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kejayaan dunia akhirat, untuk mendapatkan kekayaan dan sebagainya, agar Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita semuanya lah tuan-tuan, ada jalannya. Allah telah mengisyaratkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberi jalan keluar kepada dirinya dalam kehidupan itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita tanpa kita duga-duga. Dengan syarat apa tuan-tuan? Dengan syarat kita bertakwa kepada Allah. Itu jalannya tuan-tuan. Ya betul tuan-tuan, Ustaz,
tu ahli maksiat tu ustaz, kaya raya ustaz. Betul. Tetapi kekayaan mereka tuan-tuan perempuan dia Allah Subhanahu wa taala bukan dengan redha Allah. Kekayaan ahli maksiat itu diberikan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai istidraj. Apa istidraj itu? Allah memberikan, nah ambillah semua harta ni, aku berikan kau di dunia ini. Tetapi dengan harta kekayaan itu tuan-tuan Subhanahu wa taala, itu akan menambah azab seseorang itu di akhirat kelak. Kita kadang-kadang begitu, apalah aku dah solat semua tak dapat pun. Nak kaya solat Tuhan kan, itu kata make rezeki kan. Tetapi aku tak dapat semua. Dia tak solat, tak sembahyang, tak puasa, punyalah kaya. Apa ni? Tak adil. Ni kena bersihkan balik tuan-tuan hati kita yang begitu. Ini namanya istidraj kepada mereka-mereka yang dilimpahkan harta yang melimpah ruah, tetapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa summiya at-taqwa, diberi nama dengan takwa itu li'annahu yaqi ayyah fazu sahibu min mahalik dunyawiyati wal ukhrawiyah. Diberi nama dengan takwa kerana seseorang itu menjaga dirinya daripada lembah kebinasaan dunia dan akhirat. Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, rezekinya pun tersekat. Dia tetap Allah memberikan rezeki, tetapi tidak seperti rezeki yang dicari dengan jalan halal. Rezeki yang dicari dengan jalan halal tuan-tuan, ada kepuasan di dalam hati kita dan tentunya mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Rezeki yang didapati dengan jalan haram itu hanya akan membuat diri semakin rusing, stres dan semakin tergila-gila untuk mendapatkan harta dengan jalan yang tidak baik. Itu yang berlakulah kata. Fahuma, kata beliau, fahuma al-imtisal wal ijtinab. Adapun keduanya ini makna kata mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Subhanahu wa taala, qismani itu terbahagi kepada dua wahai Nabi. Ingatlah kata beliau, wa ana usyiru alayka bi jumalatin mukhtasaratin min zahir ilmi taqwa fil ismaini jami'an. Maka aku memberi isyarat kepada kamu semua dengan jalan yang ringkas tentang zahirnya ilmu takwa ini, yang sekaligus yang terbahagi dua secara keseluruhannya. Makna kata apa tuan-tuan? Beliau menjelaskan tentang ilmu zahir takwa ini dengan jalan mengikuti perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu namanya zahir takwa. Disebutnya secara keseluruhan. Wa ulhika, kata beliau tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ulhika ay ajba'u qisman salisan, maka aku masukkan lagi bahagian yang ketiga, wa huwa adabus suhbah. Bahagian ketiga itu kita akan membicarakan tentang adabus suhbah, adab-adab kita berteman, adab-adab kita berkawan, adab-adab kita duduk dengan orang-orang saleh, adab-adab kita duduk dengan orang awam. Ada adab-adab dia tuan-tuan. Liyasira hadzal kitab jami'an ay jami'il mu'amalah Allah wa malhalqi, agar kita ini mencakup keseluruhannya tentang bermuamalah bersama Allah, bermuamalah bersama makhluk. Mughniyan ayil kutubil lati lam tuzkar ahad hadhil aqsami as-salasati aw ayil kutubil mabsusati. Cukup dengan kitab ini, kata beliau, tak perlulah kita membahas atau membuka lagi kitab-kitab yang lebih besar lagi penjelasannya. Cukup dengan bidayah-bidayah, insya-Allah kita akan mengerti, kita akan faham diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu
Al-Imam Ghazali mengatakan, tuan-tuan, wallahu musta'an, hanya Allah semata-matalah tuan-tuan yang dapat memberi pertolongan ala ada'il khairati, untuk melaksanakan perkara-perkara yang baik, wa tarkil munkarati, dan meninggalkan kemungkaran. Di sinilah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala akidah kita. Ketika mana tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semakin meningkat amal ibadah kita, kita semakin meningkat rasa ingin berbuat baik kepada makhluk Allah. Semua itu tuan-tuan bukan kerana kita. Semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tandanya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kita tuan-tuan, Allah cinta kita. Dan ingat tuan-tuan, ketika mana kita melakukan kesalahan, kesilapan, terbuat dosa, sengaja ataupun tidak sengaja tuan-tuan, jangan pernah berkata itu juga daripada Allah. Hakikatnya ia tuan-tuan, yang menggerakkan tubuh badan kita bukan kita dan Allah Subhanahu wa taala, tetapi perbuatan-perbuatan jahat, kotor, silap dan sebagainya, kemaksiatan. Jangan berkata aku berbuat zina kerana inilah yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tak punya kuasa. Wah, banyak cantik tuan-tuan. Aku suka bini orang, aku berbuat yang tidak baik dalam bidang itu semua kerana Allah. Wah, cantik tuan-tuan. Ini namanya sebagai fahaman Qadiriyah, dikeluar daripada konsep ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah bagaimana tuan-tuan puan-puan yang SWT? Dalam kehidupan kita ini ada yang disebut sebagai sifatun ikhtiyar. Sifat ikhtiyar. Sifat ikhtiyar, ikhtiar ini maknanya pilihan. Adakah yang baik, yang buruk ini kita dapat memilih dan memilah mana yang sepatutnya kita pilih. Ketika yang baik, itu jalan yang benar. Ketika kita memilih jalan yang dilarang oleh Subhanahu wa taala, meskipun hakikatnya memang pekerjaan itu yang kita lakukan hakikatnya Allah yang menggerakkan, tetapi kita tak boleh nisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat dulu, kita kan tidak lepas dalam kehidupan kita ini, tidak lepas daripada 3 perkara. Dan ini yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang pertama, tauhid. Inilah misi bagi kita yang pertama. Selepas tauhid dan Subhanahu wa taala, pukulan imannya para sahabat kaum muslimin, maka Nabi SAW mulalah membawa syariatnya yang berupa amal ibadah kita, tata cara kita, hukum-hukum kita yang kita lakukan. Di samping itu tuan-tuan Subhanahu wa taala, itulah yang disebut sebagai ihsan, atau yang sebagai ilmu tasawuf, atau yang disebut sebagai ilmu akhlak. Perkara ini tetap seiring, seirama berlaku kepada diri kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukuplah tuan-tuan fokus yang kita pada subuh ini. Yang benar itu memang murni daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap itu memang datang daripada saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.